Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz bin Mahmud. Nomor matriks 376333, berasal dari Tawau, Sabah. Mengambil UP 21, Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Muamalat Khons Pendidikan Islam PJJ Tawau. Pembinaan negara bangsa ikut perspektif Malaysia. Di sini saya akan menerangkan iaitu mengenai konsep satu Malaysia. Apa tu satu Malaysia? Pengenalannya, ia diperkenalkan oleh bekas Perdana Menteri kita iaitu Datuk Seri Najib bin Tun Abdul Razak pada 3 April 2019. Iaitu berpaksikan kepada prinsip rakyat didahulukan dan pencapaian diutamakan. Iaitu untuk bertujuan untuk mengukuhkan hubungan kerjasama antara rakyat di negara kita yang berbilang kaum. Definisinya, iaitu konsepnya ni menuntut setiap warga negara dan pemimpin memainkan peranan masing-masing. Iaitu kita berdiri, kita berfikir dan kita bertindak sebagai bangsa Malaysia. Membawa maksud rakyat pelbagai kaum perlu berfikir dan bertindak melepasi kaum masing-masing. Dan kita mengambil tindakan-tindakan itu berdasarkan dengan kehendak semua kumpulan etnik dalam negara kita. Lebih menjurus kepada kepimpinan negara. Okey, kita masuk kepada prinsip teras satu Malaysia. Satu Malaysia disandarkan kepada 3 prinsip teras dalam memperkukuhkan perpaduan nasional. Yang pertama, prinsip penerimaan. Yang kedua, prinsip kenegaraan. Dan yang ketiga, prinsip keadilan sosial. Dan tujuan penubuhan konsep satu Malaysia ni, dia terbahagi kepada 2 aspek yang utama. Yang pertama, penerapan teras-teras perpaduan. Dan yang kedua, penerapan nilai-nilai aspirasi. Yang pertama, penerapan nilai-nilai perpaduan ni iaitu sikap kita untuk menerima. Sikap kita untuk menerima sesuatu. Yang kedua, prinsip kenegaraan yang berasaskan perlembagaan persekutuan dan rukun negara. Iaitu rukun negara yang kita sedia maklum. Dan yang ketiga, keadilan sosial. Keadilan sosial yang kita lakukan tiap-tiap hari. Okey, dan yang kedua iaitu penerapan nilai-nilai murni. Nilai-nilai murni yang kita terapkan ke dalam diri kita. Yang pertama iaitu hormat menghormati. Di dalam Malaysia ni kita kena hormat menghormati sesama bangsa, sesama kaum dan sesama etnik. Iaitu di negara kita ada Melayu, Cina, India, dan kita ada pelbagai etnik. Dalam 40 etnik antara di Sabah dan di Sarawak. Iaitu yang kedua, kita merendahkan hati untuk menerima sesuatu teguran. Yang ketiga, kita bersederhana. Bersederhana dalam setiap apa jua yang kita lakukan, apa jua yang kita miliki kemampuan kita hendaklah bersederhana. Dan yang keempat, berbudi bahasa. Sebab di negara Malaysia kita banyak kaum, kita banyak etnik, dan kita banyak bangsa, Melayu, Cina, India. Jadi budi bahasa itu penting untuk kita menjaga hubungan baik sesama agama kita. Seterusnya saya akan masuk kepada penerapan nilai-nilai aspirasi. Yang pertama, budaya berprestasi tinggi. Yang kedua, budaya ilmu kita. Yang ketiga, integriti. Yang keempat, ketabahan kita. Yang kelima, kesetiaan. Yang keenam, kebijaksanaan. Yang ketujuh, budaya inovasi. Dan yang ke-8, budaya ketepatan. Nilai-nilai aspirasi ini kita kena terapkan
dalam konsep satu Malaysia yang telah dilaksanakan oleh Perdana Menteri kita yang lalu. Okey. Bagaimana penerimaan pelbagai kaum? Penerimaan pelbagai kaum, adakah mereka terima? Rakyat perlu mahu bersikap terbuka dan toleransi. Kena ada sikap berfikiran terbuka. Tiada yang bersikap negatif untuk menerima sesuatu benda yang baharu yang kita ingin mengubah di kita punya diri masing-masing. Seterusnya, kerajaan majoriti negara ini seharusnya menyebabkan kaum minoriti berasa tergugat dengan keadaan tersebut, dan hanya segelintir sahaja kaum minoriti yang meneraju pemimpinan negara. Okey. Seterusnya, kesimpulannya di sini yang kita perlu ambil dalam satu Malaysia ni ialah langkah-langkah perlu diambil dengan segera untuk merealisasikan konsep satu Malaysia. Dan yang kedua, konsep satu Malaysia asas perpaduan kaum di Malaysia. Pihak yang terlibat hendaklah bersatu padu untuk merealisasikan konsep satu Malaysia ni, walaupun konsep satu Malaysia ni dahulunya dan sekarang sudah tidak diguna, dan kita kena teruskan dia punya yang baiknya, kita kena teruskan dan kita kena ambil untuk kita guna pakai di masa hari ini. Dan itu sahaja. Saya harap semua pihak harus memainkan peranan masing-masing dalam merealisasikan apa jua yang kita ingini pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.